الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka bawa datang Maryam anaknya, yakni Isa, kepada kaumnya. Sambung balik dalam surah Maryam, Allah Ta'ala mengisahkan dengan detail kisah Siti Maryam, ibu bagi Isa alaihissalam, yang menjadi sebutan pada semua agama Islam. Cerita tentang Maryam. Agama Kristian pun mereka selalu menyebut-nyebut cerita Maryam. Yahudi pun sebut tentang Maryam, dan agama-agama lain pun sebut tentang Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim untuk memperjelaskan. Allah Ta'ala sebut, Allah turunkan Al-Quran ini furqan, perbezaan antara hak dan yang batil, wa bayyinatin minal huda, dan Allah menerangkan segala petunjuk. Kerana cerita-cerita tentang Siti Maryam dalam kitab-kitab yang dipegang oleh orang Yahudi telah dipesongkan daripada cerita yang sebenar. Cerita tentang Maryam ada juga disebut dalam kitab-kitab dipegang oleh orang Kristian, dipanggil Bible, dan cerita-cerita itu ada cerita yang dipotong-potong. Tetapi alhamdulillah Al-Quran ada, dan Allah Ta'ala pelihara Al-Quran sehingga siapa pun tak boleh ubah dan pindah. Kalau terjatuh satu ayat, satu baris pun orang tahu. Cerita sebenar kisah Maryam ada dalam Al-Quranul Karim, khasnya dalam surah Maryam yang kita belajar ini. Kerana mereka mentafsir silap tentang Maryam, itulah terjadinya agama Kristian. Yang tafsir silap tentang Maryam, itulah terjadinya agama Yahudi. Dan bila kita belajar tentang Maryam, cerita yang betul, alhamdulillah kita jadi muslimin, kita orang Islam. Kerana ingat balik yang kita mengaji beberapa minggu lepas, bagaimana mak Maryam, nama dia Hana, ayah dia nama Imran. Bahkan surah yang awal kita belajar, kita akan jumpa surah Al-Imran. Al makna keluarga, Imran nama orang Imran. Sampai hari ini pun kita sebut ada orang nama buah nama Imran. Al-Imran, keluarga Imran. Siapa keluarga Imran? Imran itu sendiri ayah bagi Siti Maryam alaihissalam, suami bagi Hana, ibu bagi Maryam. Imran itu sendiri, Al-Imran itu sendiri termasuklah Maryam, Isa, Zakaria, Yahya. Ini semua ni termasuk di Al-Imran, keluarga Imran. Hana dia tak ada anak, dan dia berhajat nak pada anak. Anak dia tu, dia nak anak sangat. Untuk apa? Anak dia tu hendak diberi, kalau kita guna bahasa, nak diwakafkan anak itu kepada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, untuk berkhidmat di masjid. Nak beri jadi tok lebay lah kita panggil. Akhirnya nazar dia, kalau dia dapat anak, dia bernazar nak serahkan anak dia tu di Baitul Maqdis, biarlah duduk di situ di bawah jagaan Nabi Zakaria. Kerana Nabi Zakaria ni suami bagi kakak dia, ataupun kita panggil ipak dia lah. Itu nak serah kepada Nabi Zakaria untuk jaga. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lahir anak perempuan yang nampak tak sesuai. Anak perempuan ni nak duduk dalam masjid, berkhidmat di masjid 24 jam. Tapi nazar dia nak bagi,
diterima oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dan Siti Maryam dijaga dengan baik, tidak tercemar langsung, kerana dia sentiasa duduk dalam mihrab, melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada bilik dalam masjid, sehinggalah satu ketika dia duduk dalam bilik, datang seorang laki-laki yang segak lawa, dan ada wajah-wajah yang soleh, ada tanda-tanda yang soleh. Lalu Maryam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada laki-laki ini supaya jangan sentuh dia, jangan lakukan apa-apa pada dia, kalau benar kamu laki-laki yang baik, benar dia adalah laki-laki yang baik, dia bukan manusia, malaikat. Dia ulang balik, kerana ni cerita kalau ambil segera mungkin kita tak faham. Setiap kali dia ulang balik. Dia kata, saya Jibril, saya datang pada kamu ni nak maklumkan kepada kamu Allah nak bagi pada kamu anak. Tu yang Maryam kata, bagaimana saya nak dapat anak? Saya tidak pernah disentuh oleh orang lelaki. Maksudnya saya tak pernah kahwin, dan saya juga tak pernah berzina, tak pernah buat jahat. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Seperti Allah jadikan bumi ini dengan tidak ada bahan. Fa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam daripada tanah. Allah jadikan manusia-manusia yang lain daripada mani laki-laki dan mani perempuan. Allah nak tunjuk kekuasaan Allah boleh buat apa sahaja. Allah nak jadikan Isa melalui Maryam sahaja, tidak ada laki-laki. Lalu mengandunglah Maryam. Lalu Maryam bila dia mengandung, nak penjelaskan macam mana kepada kaum dia, seorang wanita yang baik tiba-tiba mengandung. Tu yang kita mengaji minggu lepas. Lalu dia membawa diri di hujung kampung yang tidak diketahui oleh sesiapa, sehinggalah dia bergantung pada pohon kurma. Maka lahirlah Isa alaihissalam dengan tidak berbapa. Maryam alaihissalam masa itu dengan dia baru lahirkan anak, lahir pula seorang diri dalam keadaan badan dia lemah, dan juga dia juga memikirkan pada ketika itu bagaimana dia nak terangkan kepada kaum dia. Seorang wanita gadis di kalangan keluarga Imran yang baik-baik tiba-tiba dukung buat balik anak. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Maryam. Oleh kerana Allah berfirman kepada Maryam, ada yang mengatakan Siti Maryam ini dia Nabi, wanita, kerana Allah Ta'ala firmankan pada dia, orang yang menwahyu daripada Allah Ta'ala, maka dia Nabi. Ada mengatakan tidak, itu khilaf ulama. Allah Subhanahu wa taala merintahkan Maryam, makanlah rutab, buah kurma yang masak ganu, minumlah air yang mengalir di bawah itu, dan tenanglah pikiranmu. Dan apabila kaum kamu bertanya, bila kamu balik nanti, kamu berpuasa dan jangan bercakap dengan sesiapa, jangan kata apa-apa. Lalu Maryam duduklah berseorang diri. Sebab itu bila Sayyidina Ja'far ketika dia pergi ke Habasyah untuk melindungi diri daripada kaum musyrikin yang tekan dan tindas umat Islam yang lemah-lemah di bawah kerajaan Raja Najasyi, lalu musyrikin Mekah kirim utusan cucuk kepada Raja Najasyi. Dia kata, berhati-hati orang Muhammad ini, dia datang duduk ke negeri kamu, nanti dia buat kacau seperti mana dia kacau di Mekah. Lalu Raja Najasyi panggil sahabat-sahabat Nabi yang bernaung di bawah Raja Najasyi itu, dan mereka mewakili Sayyidina Ja'far untuk bercakap kepada Raja Najasyi. Sayyidina Ja'far kata, Muhammad ini
Rasul. Dia mengajak kepada kebaikan. Dia mengajak sembah Allah yang esa, Tuhan yang esa. Dan Nabi SAW tak mengajar perkara-perkara yang jahat. Raja Najasyi ni dengar perkataan Sayyidina Ja'far. Lalu dia kata dia orang Kristian. Dia kata kalaulah Muhammad ni Nabi, nescaya ada wahyu yang diturunkan kepadanya, ada kitab diturunkan kepadanya. Kata Sayyidina Ja'far, ya betul. Kalau ada, katanya Raja Najasyi, baca, aku nak dengar. Dalam banyak-banyak surah, Sayyidina Ja'far memilih baca surah Maryam. Kerana Raja Najasyi ni orang Kristian, surah Maryam menceritakan tentang Maryam. Bila dia dengar Sayyidina Ja'far baca surah Maryam, dia dengar dengan teliti, sehingga menangis Raja Najasyi kerana sedihnya cerita Maryam. Dan akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Antara orang yang mula-mula Nabi mengejarkan sembahyang mayat secara gaib terhadap Raja Najasyi. Nabi sembahyang mayat secara gaib kerana kematian Raja Najasyi. Sampai hari ini sembahyang mayat secara gaib itu ada hukum dia. Kerana apa? Cerita Maryam ini sedih. Bagaimana dia menanggung, dia melahirkan anak seorang diri satu, dengan tidak ditemani oleh sesiapa. Fahamlah kita bagaimana nak lahirkan anak. Suami tengok pun pingsan. Dalam keadaan itu pula, dia tertekan pula macam mana nak cerita kepada kaum dia, nak bagi kaum dia faham. Tentu kaum dia tak boleh faham. Allah menenangkan Maryam. Itu yang Allah Ta'ala sebut, makanlah buah rutab, minumlah air, tenanglah hati kamu. Dan bila nanti kalau kaum kamu tanya, seandainya dia datang cari kamu, kamu jangan cakap apa-apa. Sepanjang Maryam berada di situ, siapa pun tak datang. Sampailah Maryam dukung anak Isa alaihissalam balik semula kepada kaum dia. Itu ayat dia tentu. Fa'atas bihi qaumaha tahmiluhu. Maka bawa datang Maryam dengan anaknya kepada kaumnya. Dia dukung anak kepada kaum dia, bawa balik. Ada kata lepas pada 40 hari, dia pun badan dah kuat, sihat sikit apa semua, dia dukung anak dia bawa balik. Kemudian daripada 40 hari beranak, itu tafsir. Selepas daripada 40 hari beranak, dia dukung anak dia bawa balik, maka tak kali lihat mereka itu akan Maryam, dan anak dengannya tiada bapa, menangis mereka itu. Kaum dia teriak. Kenapa? Maryam ini terkenal dengan wanita yang solehah. Bapa dia Imran, mak dia Hana, dan dia dipelihara oleh Nabi Zakaria, seorang Nabi. Tiba-tiba wanita yang terkenal dengan solehah ini dukung anak bawa balik. Kaum dia menangis, sedih. Kenapa? Mereka menyangka Maryam ini buat jahat. Nah itu, hilang-hilang dukung bawa balik anak. Nah itu. Kerana mereka itu ahli rumah yang soleh-soleh. Kerana mereka itu keturunan yang soleh-soleh. Tiba-tiba menghilangkan diri, bawa balik anak dukung. Nah itu. Qalu, kata mereka itu. Siapa dia? Kaum Maryam. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Hei Maryam, sesungguh telah engkau mendatangkan akan sesuatu yang besar. Maryam, hang buat satu kerja yang besar. Hang buat kerja yang menggemparkan. Hang buat kerja satu benda yang hebat, yang menggegarkan Al-Imran, keluarga Imran. Nama Imran itu sendiri. Nah itu. Sekira engkau datang dengan anak tiada bapa. Kita pun faham, tuan-tuan sekalian. Kalau mak bapak dia menghadapi benda begini, mak bapak hilang punca, tak tahu nak buat macam mana, beratnya
mak bapak ni dia nak fikir macam mana. Ada yang menghadapi benda begini, tapi bukan macam Maryam ini. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan anak melalui bapa. Tu yang kita minta berlindung, berdoa supaya keluarga kita terselamat daripada berzina. Kerana apa? Menggemparkan keluarga. Tak tahu nak cerita macam mana. Maryam bila dia melahirkan anak dengan tidak ada bapa, bukan dia berzina, itu pun masa tu dia kata, ya lebih baik aku mati sebelum ini, lebih baik. Nada. Batulah kalau mak bapak melalui anak-anak merosakkan nama keluarga, mak bapak ni rasa macam dia tak ada apa dah, tak ada erti dah. Bahkan kalau dia mati lebih baik pada ketika itu, tak ada makna dah. Itu ini kalau boleh. Jadi kaum keluarga Maryam itu dia rasa begitu. Dia ingat macam orang lain Maryam. Satu benda yang menggemparkan. Itu. Ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun. Hei saudara Harun. Ini bahasa. Dia panggil Maryam, hei ya ukhta Harun. Wahai saudara Harun. Siapa wahai saudara Harun? Tentulah bukan Nabi Harun. Kerana Nabi Harun ni dia zaman Nabi Musa. Dipanggil Maryam, wahai saudara Harun. Ke saudara Harun ni adik-beradik Harun. Jarak Nabi Harun dengan Nabi Isa alaihissalam lebih daripada 600 tahun. Kenapa dipanggil wahai saudara Harun? Gitu. Ini sebab itu ada kisah dia, Mughirah bin Syu'bah. Satu hari dia pergi ke satu negeri, nama negeri Najran. Negeri itu banyak penganut Kristian. Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi ni, dia pergi ke negeri itu. Lalu dia bertanya kepada Mughirah bin Syu'bah, kenapa Siti Maryam dipanggil ya ukhta Harun, wahai saudara Harun? Adakah maksud Harun itu Nabi Harun? Yang bin sama, Musa bin Imran, Harun pun bin Imran. Gitu. Maryam pun bin Imran. Itu. Adakah maksud ya ukhta Harun ini Nabi Harun? Lalu dia tak jawab, Syu'bah bin Mughirah. Dia kata, nanti aku balik aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia balik dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, memang orang-orang dahulu dia suka guna nama nabi-nabi dan orang soleh-soleh. Nabi sebut begitu. Memang orang dulu sampailah orang sekarang hari ni pun dia suka guna nama nabi-nabi dan orang yang soleh-soleh. Maknanya bukan Harun itu Nabi Harun saja. Selepas daripada Nabi Harun, ramai orang letak nama anak dia Harun sampai ke hari ini. Begitu juga Maryam. Ada orang nama Maryam. Satu ketika dulu orang letak nama Maryam, suka Maryam. Bila mari zaman pertengahan kita ni, orang tak suka ada nama Maryam, nama Sulaiman, dia kata tu nama orang tua. Nama Musa, tak mau dah. Nama-nama hak payah-payah nak sebut tu, campur nama mak dengan nama anak dengan nama bapa, bunyi pelik-pelik. Dia suka nama begitu. Sampai cikgu nak mengajar di sekolah pun payah nama. Zaman pertengahan dulu. Bila mari zaman kita sekarang pula, orang balik pula nama guna muda. Dia buh nama anak dia Harun, dia buh nama anak dia Adam, buh nama anak dia Maryam. Dia guna balik nama tu. Itu. Jadi Nabi sebut memang orang dulu dia suka guna nama para nabi-nabi untuk anak-anak mereka. Jadi maksudnya ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Siapa dia Harun ini? Di zaman itu ada orang yang seperti Maryam, tapi dia laki-laki. Dia banyak menghabiskan masa untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia laki-laki dan orang suka dia ni, jadi dia panggil anak dia wahai saudara Harun.
wahai saudara Harun. Gitu. Siapa dia wahai saudara Harun itu? Maryam. Dia gelak Maryam itu saudara Harun kerana masa tu ada seorang yang sangat soleh, nama dia Harun. Macam lah ni lah, nak sebut pun payah, tapi sebut hari-hari, boleh kata tiap minggu, kadang-kadang tiap hari. Orang dukung anak mai kat saya belah mulut. Hari jemaah tu, tiap malam jemaah lah ada. Bila jumpa dengan saya, inilah anak ustaz. Bila anak aku? Faham tak? Bila anak aku ni anak ustaz ni? Apa semua? Maknanya faham tak maksud itu? Padahal bukan anak aku pun. Aku tengah kurma sikit dalam mulut dia. Tapi dia panggil anak ustaz. Ni ada anak ustaz. Ini cerita dia. Mereka pun kata anak yang ustaz belah mulut ni cakap banyak. Memang pun. Ada cakap banyak. Lepas tu di rumah dia panggil anak ustaz. Anak ustaz. Faham tak? Itu. Ini anak ustaz. Pergi. Faham? Saya nak beri faham. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Bukan anak Harun tak? Bukan adik Harun, bukan abang, bukan kakak Harun tak? Tetapi kesolehan Maryam ini macam Harun di zaman itu, maka dipanggil wahai saudara Harun. Tu kita kena faham bahasa Quran. Quran ni bahasa dia sangat mendalam. Disebut man fassara fil Quran bir ra'yi au bima lam ya'lam falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran menggunakan otak dia, au bima lam ya'lam, ataupun benda yang dia tak tahu dia nak tafsir juga, falyatabawa maq'adahu minan nar. Sedialah tempat duduk kamu dalam api neraka. Ini Quran. Al-Quran al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Quran itu umum lafaz dia, bukan hanya tertentu kepada cerita. Nak dapat pengajaran dalam Al-Quranul Karim. Bila digunakan bahasa begitu, kita pun panggil anak orang tu anak pada anak kita, tapi kita panggil bahasa macam tu. Sebut itulah oleh kerana ustaz tu yang belah mulut anak dia, orang panggil anak ustaz. Ataupun dia minat sangat kepada tok guru tu, dia panggil ni anak tok guru. Padahal bukan pun. Tu cerita dia. Sama juga yang ni, bukan Harun itu maksud Nabi Harun, bukan. Kerana jarak Siti Maryam dengan Nabi Harun lebih pada 600 tahun. Harun tu zaman Nabi Musa. Kerana zaman tu dia ada dua Nabi. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ni cerita dia. Maryam ni Nabi Isa, lepas Nabi Isa, jarak dengan Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 500 tahun. Dekat dah Nabi Isa dengan Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang kita sebutnya, lah ni ada tahun Masihi, hujung tahun Masihi. Hujung tahun Masihi. Masihi itu nama Nabi Isa Al-Masihi. Masih Isa bin Maryam. Kerana mukjizat Nabi Musa tu, bila dia sapu mata orang yang tak ada biji mata, celak. Masah tu makna sapu. Tahu Masih tu tahu sapu. Begitu. Dia sapu mata orang yang tak ada biji mata, celak. Itu mukjizat Nabi Musa. Tu dia dapat gelaran Isa Al-Masihi. Itu. Hari ni ada tahun Masihi, tahun Isa lah tu. Sebab itu disambut dan dirayakan oleh orang Kristian. Kerana orang Kristian ini menganggap Nabi Isa alaihi salam itu anak Tuhan ataupun Tuhan. Hak itu panggil Trinity. Ada pengguna bahasa Trinity. Apa dia? Salah satu daripada Tuhan daripada tiga daripada satu. Itu Trinity. Kita nak sebut, orang Kristian pun tak faham, tak kita nak faham bahasa tu. Jadalah bawa cerita. Kata dengan orang mereka, Adam dengan Hawa makan buah larangan dalam syurga, sehingga Adam dikeluarkan daripada syurga. Ini cerita orang Kristian. Lalu Allah Subhanahu wa taala serba salah dengan dua sifat. Sifat adil dan sifat penyayang. Sifat adil dan sifat penyayang. Allah serba salah. Serba salah ni sifat makhluk. Tapi orang Kristian fahaman Allah Ta'ala serba salah. Nak ambil tindakan kepada Adam, sifat kasih sayang Allah. Kalau tak ambil tindakan pada Adam, tak ada sifat adil.
Jadi oleh kerana Nabi Adam alaihissalam makan buah larangan dalam syurga, Allah serba salah. Ni dok percaya ni Kristian, dia kata saya ajak pula. Serba salahnya Allah. Kalau Allah ambil tindakan, bertembur dengan sifat kasih sayang. Kalau Allah tak ambil tindakan, bertembur dengan sifat keadilan. Bingung kata mereka Allah ini. Tak tahu nak buat macam mana. Tu yang sampailah ni Allah masukkan ruhnya masuk dalam kandungan Maryam, yang kandung itu Allah ataupun anak Allah. Tu kata orang Kristian. Jadi lahirlah Ibnullah, Isa Ibnullah, Isa anak Allah kata mereka. Sehinggalah Isa itu disalib untuk menembus dosa anak Adam, kerana kesalahan Adam makan buah larangan dalam syurga. Ni pahaman Kristian yang mengarut. Isa itu disalib kerana menembus kesalahan Adam, yang makan buah larangan dengan syurga, dan kesalahan anak cucu Adam. Isa itu, Yesus itu mengorbankan diri dia untuk menembus dosa. Itu pahaman mengarut Kristian. Kita faham juga. Itulah orang Kristian dia puja palang salib tu. Puja palang salib tu. Ini cerita dia. Baik. Sebab itu bila dalam kitab-kitab dibaca oleh orang Kristian, dia tak cerita dengan jelas. Antara tak cerita kisah Nabi Isa alaihissalam bercakap ketika ketika mak dia tak bercakap, dia bercakap. Masa tu yang ni tak ada dalam cerita mereka. Kenapa? Isa alaihissalam menjelaskan siapa dia yang sebenar. Itu tengok ke depan. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Faham tak? Maknanya wahai saudara Harun tadi macam kita panggil anak kita, ya anak ustaz. Nah itu. Bukan anak ustaz pun, oleh kerana minat sangat kat dia tu panggil anak dia ustaz. Nah itu. Sama juga oleh kerana Maryam wanita yang solehah, zaman dia tu ada seorang yang nama Harun yang sangat soleh, maka disamakan Maryam itu dengan Harun, dipanggil wahai saudara Harun. Itu cerita dia. Iaitu siapa Harun ni? Seorang laki-laki yang soleh daripada Bani Israel. Ikut jenazahnya 40,000 Bani Israel. Yang nama Harun sahaja diserupakan Maryam itu pada solehnya dengan Harun itu. Sebab itu dipanggil wahai saudara Harun. Faham? Itu. Maka na abuki imra'a su'in wa ma kanas ummuki baghiyah. Tiada ada bapa engkau itu seorang yang jahat. Wahai Maryam, wahai saudara Harun, awaklah kamu buat macam ni, kata dia. Bapa kamu tu bukan orang jahat, Imran. Bukan orang jahat, bapa kamu tu orang baik. Nah itu. Dan tiada emak engkau orang yang berbuat zina. Mak engkau pun orang baik. Kenapalah tiba-tiba kamu dukung buat balik anak? Tu yang Maryam ketika dia melahirkan, dia rasa berat nak memikir, nak terang macam mana nak bagi orang faham, nak terang macam mana nak bagi orang percaya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kata putus, hey Maryam, kalau orang tanya, kamu kata aku berpuasa daripada bercakap. Senang. Kalau kamu bercakap pun orang lagi naik darah je. Kalau kamu bercakap pun dia berlaku pertengkaran je. Kalau kamu bercakap pun berlaku benda yang tak elok. Lebih baik kamu diam saja. Kalau kamu bercakap pun nak cerita macam mana? Diam saja. Itu. Tiada bapa engkau itu seorang yang jahat, dan tiada emak engkau itu orang yang berbuat zina. Mak kamu itu bukan orang yang kaki zina, bapa kamu juga bukan orang jahat. Kenapa tiba-tiba kamu dukung buat balik anak? Nah itu. Maka di mana bagi engkau ini anak? Anak ni mari di mana? Macam mana boleh berlaku? Seorang yang menghabiskan masa dalam Baitul Maqdis, sehingga dalam Baitul Maqdis itu ada mihrab. Mihrab ni macam saya terang selalu,
Kita orang Melayu panggil mihrab ni macam ni mihrab. Bahasa dulu mihrab itu di dalam bilik, di dalam masjid ada bilik-bilik untuk orang bersuluk. Untuk orang menghabiskan masa untuk beribadah pada Allah tanpa dikacau oleh sesiapa. Jadi Maryam juga menghabiskan masa dalam mihrab itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia terkenal wanita yang soleh, yang baik, yang dididik oleh Nabi Zakaria. Ayah dia pun terkenal dengan orang yang baik, Imran. Mak dia pun begitu. Tiba-tiba berlaku cerita ni, daripada mana datang anak ini? Tu depa tanya. Fa asyarat ilaihi, maka isyarat Maryam kepadanya. Dah dia Allah Taala pesan jangan bercakap, dia tak cakap, lalu dia tunjuk kepada anak yang dalam bukung dia yang dia isap susu tu. Fa asyarat ilaihi, dia tunjuk pada anak dia tu. Maksudnya apa? Tanya dia. Tapi Maryam tak cakap. Bahasa ni ada dua, satu perkataan dipanggil lisanul hal, lagi satu lisanun natiq. Lidah ni ada dua, lisanul hal, lisanun natiq. Lidah ni satu orang panggil lidah yang keluar perkataan, satu lagi lidah yang tak keluar perkataan, lidah dengan bahasa badan. Orang panggil orang panggil pula ni apa, body language. Bahasa badan orang panggil. Itu lidah juga orang panggil lisanul hal. Orang panggil bahasa badan. Dia tunjuk. Macam kita lah, bila orang mai ke rumah kita, ada kala tak hampir balik tu dia guna perkataan. Ada kala dia tak kata, dengan perkataan dia hamblah dengan perbuatan dia itu, dengan gaya badan itu, hampir baliklah. Kita jangan tunggu orang hambat dengan mulut. Orang panggil dengan bahasa badan dia tu kita boleh faham dah. Itu. Jadi Maryam dia tak guna bahasa melalui lidah dia menggunakan bahasa melalui perkataan. Dia tunjuk pada anak. Bila dia tunjuk pada anak, apa maksud dia? Tanya budak ni. Kerana dia patuh perintah Allah Taala, kamu jangan bercakap. Itu. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka itu, betapa dapat berkata-kata akan orang yang di dalam buayan ini. Lalu mereka kata, hai Maryam, macam mana nak tanya budak yang duduk dalam buayan, yang masih bayi, yang baru berlepas pantang, nak bercakap macam mana budak? Ada kepatut hang suruh tanya budak ni? Hang tak mau bercakap, suruh pergi tanya budak yang dalam buayan. Ada kepatut? Itu. Kata mereka itu, betapa dapat kami berkata-kata akan orang yang dalam buayan ini. Kecil. Qala, kata Isa, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Takdir Allah Subhanahu wa taala, lagi tanda-tanda kekuasaan Allah yang Maha berkuasa. Isa yang dalam bayi itu, yang masih dalam buayan itu, boleh bercakap. Allah Maha berkuasa. Fa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Seperti mana Isa ini hanya melalui Maryam sahaja, dikandung 9 bulan, lahir tanpa laki-laki, perempuan sahaja. Dan mukjizat Isa alaihissalam juga, sewaktu dia dalam buayan dia bercakap. Sebab tu Allah pesan kepada Maryam, jangan bercakap. Taulah Allah Ta'ala nak tu, kamu wanita yang solehah, Allah sentiasa bantu. Kata dia apa? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Bahawa aku ini hamba Allah. Yang ni yang saya kata orang Kristian potong tadi. Cerita ni tak ada dalam Bible, tak ada dalam kitab-kitab, tak ada. Kenapa kalau ada cerita ni nampak betul Islam, orang Kristian jadi Islam? Ini yang disorok oleh rahib-rahib, padri-padri mereka.
Ada kisah Maryam, tapi kisah Isa bercakap ni dia tak sebut. Kalau dia sebut kata Isa bercakap waktu bayi itu pun dia sebut, tapi dia bercakap apa dia tak sebut. Kenapa? Bila dia bercakap, dia sebut apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, maka orang Kristian akan jadi Islam kalau dia percaya. Nada. Masalahnya tu rahib-rahib itu tipu, kerana ada kisah dia. Orang Kristian, padri-padri, rahib-rahib ni, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengajar. Dia dipanggil tok guru, rahib-rahib tok guru lah. Orang dulu nak mengaji apa? Lah ni kita mengaji tafsir Quran. Sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada tafsir Quran. Yang ada tafsir Taurat. Yang ada tafsir Injil. Siapa yang mengajar tafsir Taurat, tafsir Injil ini? Yang mengajar tafsir Taurat, tafsir Injil itu ialah rahib, padri. Masa tu dipanggil ahli kitab, orang baik-baik. Antara yang mereka mengajar kepada kaum mereka pada ketika itu ialah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab dahulu lengkap, bahkan orang-orang ahli kitab itu mengenali Nabi lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Kerana cerita Nabi Muhammad dalam kitab itu halusi, warna dia, putih dia, keturunan dia, besar tinggi dia, semua cerita. Sehingga bila dia ajar betul-betul anak murid dah faham dah tentang Nabi Muhammad, dia tanya, macam mana kalau Muhammad ni lahir betul? Yang kita duk belajar tentang Muhammad ni, macam mana kalau Muhammad ni lahir? Apa kamu nak buat? Lalu kata mereka, anak-anak murid, kalau Muhammad ni lahir, kami akan ikut mereka. Kami akan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata rahib, kalaulah kamu tak sempat, macam mana? Kata dengan anak murid, kalau tak sempat, kami akan pesan anak cucu kami, kalau lahir orang yang macam disifatkan oleh Allah dalam kitab ini, hendaklah kamu ikut. Kami pesan ke anak cucu kami suruh ikut. Takdir Allah Subhanahu wa taala, lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang rahib ajar dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Dan mulalah anak-anak murid ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itulah yang Tok Guru mereka ajar. Bila anak-anak murid mereka mula ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tok Guru mula rasa sedih. Tu cerita dia. Rasa kecewa. Kenapa? Yang dulunya anak murid sentiasa duduk bersila depan dia, sekarang anak murid dah pergi cemburu. Oleh kerana ada sifat cemburu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pindah kitab yang mereka ajar. Itulah mula start pindah tentang Nabi Muhammad. Kalau dulu Muhammad ni putih, tulis hitam. Kalau Muhammad ni sederhana, dulunya tulis tinggi lampai. Kalau rambut Nabi Muhammad ni panggil ikan maya, lalu tulis rinting. Nah itu pindah. Kenapa? Demi pengaruh dan kedudukan mereka. Itu cerita dia. Akhirnya orang Kristian jadi sebuah salah. Bila orang pindah mai, sehingga sudah tidak ada lagi kitab Injil yang asli. Sudah tidak ada lagi kitab Taurat yang asli. Di mana nak dapat kitab Injil yang asli? Di mana dapat kitab Taurat yang asli? Quran. Kamu belajar Al-Quranul Karim, kamu berjumpa itulah Injil yang asli, itulah Taurat yang asli. Bahkan Allah perjelaskan lagi dengan lebih jelas. Maksudnya kalau kamu alim Quran, alim Taurat, alim Injil, itu cerita dia. Senang gitu. Yang orang Kristian membangga-bangga sangat kitab itu, kitab yang dirubah oleh orang-orang alim mereka. Faham? Nah itu. Ini dia tak tulis bahawa inni abdullah, aku hamba Allah, saya ni hamba Allah. Kata dengan Isa yang masih dalam buayan, dalam dukungan ibu dia. Masa tu ada mengatakan ibu dia duduk riba, dia isap susu, isap tetek, isap susu. Bila Maryam tunjuk jari kepada anak dia itu, dia berkata apa yang tanya budak yang dalam buayan mana boleh bercakap apa semua. Lalu Isa yang masih bayi masa tu, dia lepas
putih susu, dia bercakap, ini Abdullah, aku hamba Allah. Ini yang betul. Bukan anak Tuhan, bukan Tuhan Bapa, bukan Ruhul Kudus, seperti mana yang dipegang oleh orang Kristian hari ini. Ini Abdullah, saya hamba Allah. Itu kata dengan itu satu. Dikurniakan akan daku kitab, dikurniakan kepada aku kitab. Allah kurniakan kepada aku kitab. Kitab yang diturunkan kepada Isa AS ialah kitab Injil, dan dijadikan akan daku Nabi. Bayangkan tuan-tuan kalau orang Kristian pegang yang ni, sehingga orang-orang Talis Barat yang jujur bila jumpa ayat ini, mereka kembali kepada Islam walaupun asalnya orang Kristian. Dan orang-orang Kristian yang berjumpa ayat ini, tapi kalau mereka tak jujur, di kalangan rahib-rahib mereka, ahli cerdik pandai mereka, mereka sembunyikan ayat ini kepada pengikut-pengikut mereka. Kenapa? Takut pengikut mereka menjadi Islam. Hari ini apa? Sebab tu kita disuruh mengaji terang, belajarlah daripada buayang sampai lian lahat. Tapi orang Kristian belajar ada hak-hak yang tertentu. Bila lebih daripada tu jangan belajar dah. Kenapa? Kalau dia belajar lagi lebih daripada tu, dia akan nampak penyelewengan yang dilakukan oleh rahib-rahib mereka, dan mereka akan nampak kebenaran yang apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Macam cerita Maryam, dia berhenti sakat tu saja. Cuma sambung cerita ni. Sambung cerita, ini Abdullah, aku ni hamba Allah. Yang kamu kata Isa ni anak Allah, siapa? Sebab tu macam saya sebut selalu, Nabi-Nabi ni dalam Quran, hatta Nabi Musa sekalipun, antara Nabi yang paling banyak nama dia Allah sebut dalam Al-Quran, Allah tak sebut bin. Ya Musa, wahai Musa. Ibrahim, Allah sebut Ibrahim. Sulaiman, Allah sebut Sulaiman. Tapi kalau Nabi Isa AS, wa iz qala Isa bin Maryam, ketika berkata Isa bin Maryam, selalu bila Nabi Isa je Allah sebut bin, Nabi Isa je Allah sebut bin. Kenapa? Masalah pahaman orang Kristian ini, ia mengatakan Isa ni bin Allah. Tak. Wa iz qala Isa bin Maryam, Isa ni bin Maryam. Faham? Itu cerita dia. Tiga benda ni, kalau orang Kristian terima yang ni, jadi Islam lah orang Kristian. Kenapa? Isa cabut dari mulut daripada tetek mak dia, dia bercakap ini Abdullah, aku hamba Allah. Satu lagi, ataniyal kitab, dikurniakan kepada aku kitab. Lagi, wa ja'alani nabiyya, aku nabi, dijadikan aku nabi. Maksud jelaslah, bukan anak Tuhan, bukan bapa Tuhan, bukan Ruhul Kudus. Hak panggil pahaman Kristian Trinity, bukan. Salah satu daripada tiga salah satu daripada, macam mana tu? Bukan pahaman tu. Orang Kristian dia faham Allah Bapa, Allah Putera, Allah Ruhul Kudus. Tu. Dan dia faham pula ada sifat-sifat pula. Yang mereka faham. Sifat ketuhanan ada pada Isa, sifat kemanusiaan ada pada Isa. Tu pahaman Kristian mengarut. Pegang ni je. Allah perjelas cerita Maryam daripada awal lagi. Bahkan sebelum daripada tu Allah cerita tentang Imran, Allah cerita dah. Di mana Maryam ni duduk. Sehingga sewaktu Maryam belum dilahirkan lagi, Allah cerita dah. Apa mak dia bernazar? Siapa yang bela Maryam? Didik Maryam, asuh Maryam, Nabi Zakaria. Sehinggalah Allah Ta'ala cerita Maryam pergi bersalin, bergantung pada pokok kurma. Kalau nak makan buah kocok pokok kurma ni, sampailah balik kepada kaum dia. Allah Ta'ala pesan supaya jangan bercakap. Sampai akhir sekali Isa AS cakap. Dia bercakap, dia kata apa? Tiga. Ini Abdullah, aku hamba Allah, wa ataniyal kitab, diturunkan pada aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dijadikan aku ni nabi. Apa masalah Kristian? Dia nak sembah palang-palang salib, sehingga orang Kristian pun berpecah sesama mereka macam-macam Kristian. Ortodok lah, Protestan lah, Katolik lah, mereka sama mereka pun tak berlaku pahaman tu. Dan banyak kepala
dalam kepala orang Kristian benda yang terpinga-pinga yang tak selesai. Kenapa? Ayat ni depa potong. Ayat depa potong. Kedepa nak bagi faham kata Isa tu ibnullah, anak Allah. Dak, Isa sendiri cakap, Allah sebut dalam Quran. Ini Abdullah wa ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nah itu. Kalau depa ikhlas depa baca Al-Quranul Karim, orang Kristian jadi Islam. Bahkan banyak dah padri-padri masuk Islam. Banyak dah saintis-saintis barat yang mengandung ajaran Kristian, depa kaji masuk Islam. Pengkaji purba, depa kaji. Tak jumpa dalam kitab mereka, depa kaji, jumpa dalam Al-Quranul Karim, depa masuk Islam. Kecuali orang-orang yang sombong, takabur, dia tak mau terima kebenaran, dia terus berpegang kepada ajaran Kristian yang salah. Nah itu. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dijadikan aku itu berkat manfaat bagi manusia di mana-mana aku ada. Waja'alani mubarakan, dan dijadikan aku itu berkat manfaat bagi manusia di mana-mana aku berada. Kata Nabi Isa, Allah jadikan aku ini berkat. Di mana-mana aku berada, berkat kepada manusia. Apa berkat? Boleh terjemah berbagai-bagai makna berkat. Kita sendiri pun kita sebut perkataan berkat. Berkat. Bahkan berkat ini diguna oleh orang-orang kafir pun. Dia letak nama kedai dia berkat. Kedai dan berkat. Ialah kedai mentampuh, kedai motor tu pun nama kedai berkat. Barakah. Saya biasa tanya pasal apa hambur nama berkat. Dia tahu berkat ni bukan bagus ke dia tahu. Cina buka kedai motor pun nama berkat. Nah, tu cerita dia. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dijadikan aku itu berkat manfaat bagi manusia di mana-mana aku berada. Dijadikan aku berkat. Berkat ni boleh kita terjemahkan makna bahagia. Cuba terjemah. Dijadikan aku itu bahagia bagi manusia di mana-mana aku berada. Bahagia. Berkat ini boleh kita terjemahkan makna bahagia pun boleh. Mudah kita faham. Berkat itu bahagia. Rezeki orang ada duit. Kalau duit banyak itu berkat, tak betul. Ada orang duit banyak, dia bahagia. Ada duit banyak, dia tak bahagia. Kenapa? Berkat ni lah yang menyebabkan dia bahagia. Berkat ni mana bahagia? Ada orang dia bahagia. Orang ada anak banyak dia bahagia. Ada anak sikit dia bahagia. Ada orang tak bahagia hidup dia, daripada muda sampai tua tak bahagia. Pasal apa tak bahagia? Tak berkat. Duit banyak, rumah besar tapi tak bahagia. Betullah kita nak kalau boleh bahagia. Bahagia, hidup kita ni bahagia. Kata Isa, dijadikan aku pergi di satu tempat, orang ikut aku, mereka dapat berkat, bahagia, dapat kebahagiaan. Betul, kita di hujung-hujung usia kita nak rasa bahagia ni. Satu nikmat di waktu tua. Orang kata tua ni tak ada apa dah, makan pun tak sedap dah, badan pun tak kuat dah, muka pun terkepak tak lawa dah, apa semua. Tapi dia pun tak tahu, kalau dia dapat barakah di waktu tua ni waktu yang paling nikmat bagi dia. Kenapa? Dia rasa kebahagiaan yang sejati. Dia rasa ketenangan yang sejati dalam hidup dia. Dia sangat beruntung kalau Allah Ta'ala kurniakan dia tua dan ada barakah. Harap-harap kita di kalangan orang yang Allah kurniakan barakah, sehingga kita di waktu tua kita bahagia. Cukup dia bahagia. Walaupun sungguh-sungguh dulu pakai kereta mewah-mewah apa semua, tua beli kancil buruk sebiji naik kedai, tapi dia bahagia dengan kancil cabuk dia tu, lantak hati lah dia. Ada. Dulu rumah dengan barang mah ni jengkai. Tengah tu pakai apa semua, orang lelaki dengan jam sampai puluh ribu dulu, tak rasa bahagia. Lo ni beli jam pasar malam RM15 je, bahagia. Orang perempuan dengan barang emas pun tak ada, pakai barang tipu je. Beli RM10 pasar malam, dia bahagia, lantak hati lah dia. Yang penting bahagia, hidup bahagia tu.
Jadi orang ikut aku, dijadikan aku orang yang di mana aku berada bahagia, berkat. Itu nama dia. Itu. Baik. Wa awsani. Ada. Wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya. Disuruh akan aku sembahyang dan zakat selama aku hidup. Maksudnya macam mana? Selama aku hidup mesti aku kena keluar zakat, selama aku hidup mesti aku kena sembahyang, selama aku hidup mesti aku kena keluar zakat. Hayya, selama aku hidup, selagi mana aku hidup. Kita pun gitu tuan-tuan. Yalah memang kena lah Quran ni turun cerita tentang Nabi Isa AS untuk kita. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tafsir dia begitu. Quran ini bukan cerita Maryam dengan Isa saja, umum lafaz dia, mana untuk kita. Bila Isa kata dijadikan aku ini, diwasiatkan akan aku, disuruhkan akan aku sembahyang dan zakat selagi mana aku hidup. Aku kena sembahyang, aku kena keluar zakat. Kita pun selama mana nak sembahyang? Selama mana aku hidup. Macam mana Isa sebut waktu bayi dulu. Selama mana kamu nak keluar zakat? Selama mana aku hidup, aku kena keluar zakat. Dua sifat ini. Pasal apa? Yang pertama, sembahyang menyembah Allah. Selagi mana aku hidup, aku kena sembah Allah. Satu. Zakat ni, selagi mana aku hidup, aku kena buang sifat bakhil ni. Kena buang sifat bakhil ni. Makna sifat bakhil ni duk melekat ada kat kita. Kalau kata sedekah-sedekah yang sunat apa semua buat, dapat pahala, tak buat tak berdosa. Tapi Allah tetapkan satu zakat. Zakah ni diterjemahkan dalam bahasanya ialah bersih. Asalnya sedekah wajib, tapi dipanggil zakah, bersih. Bersih apa? Orang tak keluar zakat ni tak bersih. Tak bersih apa? Sebab dalam hati dia tu ada sifat. Sifat apa? Bakhil. Hang Allah bagi senang pada hang nak tolong orang pun tak mau. Duit hang makan pun tak habis, nak bagi orang sikit pun tak mau. Jadi ingat tuan-tuan, selagi mana kita hidup, kita nak sembah Allah. Selagi mana kita hidup, kita nak keluar zakat. Itu cerita dia. Sebab itu kita kena berusaha bagi kita boleh keluar zakat. Kalau menega betul-betul sampai boleh keluar zakat. Kalau bela kambing, bela sampai boleh keluar zakat. Bela lembu, bela sampai boleh keluar zakat. Ada tabiat huduh orang kita pula, awak tak bela lembu banyak-banyak, tak apalah, nanti banyak kena keluar zakat pula, ambil sikit. Teruk punya sifat dia tu, takut kena keluar zakat. Nah itu. Sebab tu bela biar kurang-kurangnya boleh keluar zakat. Ni nak keluar zakat macam mana 2 ekor jantan belakang. Nak beranak macam mana? Ni penyakit. Sebab itu aku ni kalau nak keluar zakat seumur hidup aku. Saya selalu sebut saya tak keluar zakat pasal saya tak mampu, tak ada. Tu tak betul. Betulkah kita ni tak mampu keluar zakat ataupun kita tak berusaha sehingga kita boleh keluar zakat? Kalau kita menega dah tapi tak ada rezeki kita, bela dah tapi tak sampai rezeki kita, buat dah tak sampai, baru boleh kata saya tak mampu keluar zakat. Tapi kalau kita tak kerja apa, kau duduk, sudah kita jawab saya tak boleh keluar zakat. Kalau Allah Ta'ala tanya akhirat esok, kenapa kamu tak usaha? Macam mana nak jawab akhirat esok? Sebab itu Isa kata, aku nak semayang selagi mana aku hidup, aku nak keluar zakat selagi mana aku hidup. Maksudnya seperti mana kita semayang, zakat pun macam itulah, nak keluar hidup. Kenapa? Kita nak bantu orang. Akibat daripada orang kita ramai tak boleh keluar zakat, negara tergadai, umat Islam susah, apa semua. Ini patutnya tuan-tuan macam keadaan sekarang, banjir yang dahsyat melanda, tak tahulah kita ni tuan-tuan. Bukan yang ni pertama kali, tahun lepas pun, dulu pun Pulau Pinang teruk yang luar biasa. Berlaku dulu di Kelantan, Keluar Kerai, luar biasa. Tahun lepas berlaku di Pahang, luar biasa. Hari ini lagi luar biasa lagi. Allah nak tunjuk kat kita. Sampai terpinga-pinga, sampai tak reti buat apa. Saya pergilah tengok. Pergi ni mewakili tuan-tuan lah, pergi atas nama Yayasan Allah Pulau Pinang. Tuan-tuan sekalian, tak pergi atas nama saya pun, kita ni ahli yayasan lah, pergi. Tuan-tuan, kita pun kena pergi tengok. Saya tak tahu nak kata apa, tak tahu nak mula tang mana. Kita cubalah tuan-tuan tolong. Sebab tu lagi pun lepas kuliah kita
daripada yayasan kita, kita bagilah tuan-tuan sekalian sekadar mana. Dan nak kena fikir juga nak bagi yang betul-betul sampai sasaran. Saya balik beberapa hari duk fikir nak bagi macam mana yang betul-betul sampai, duk cari jalan. Kadang bagi makanan bertambung, mangsa banjir duk tang lain, orang lain duk pergi kutip ambil. Nampaknya warga asing sampai penuh tu, bukan kita kira warga asing, tak warga asing tuan-tuan sekalian. Orang lain duk kutip ambil semua. Sebab tu kena biar betul-betul sampai sasaran betul. Tak apalah yang tu saya lupa betul. Jadi selagi mana aku hidup, aku nak sembahyang. Selagi mana aku hidup, sepanjang hidup aku nak keluar zakat. Kita pun gitu. Mesti kena begitu. Nak sembahyang dan nak keluar zakat. Itu. Dan zakat tak ada wakaf. Ini. Nak tunggu zakat sangat semua, wakaf, derma, infak selagi mana kita hidup. Bagi. Buang sifat bakhil dalam hati tu. Memang tak boleh nak buang terus, ada sifat tu. Jangan ikut bakhil. Tu cerita dia. Sayang, tanya siapa apa semua, sayang belaka harta. Itu. Baik. Wa barra biwalidati. Dan berbuat baik dengan emak aku. Sepanjang aku hidup ni aku nak keluar zakat. Sepanjang hidup aku nak semayang, nak keluar zakat dan nak melakukan kebaikan kepada ibu aku. Kecil ketika baby dah cakap, kenapa? Ibu ni bukan mudah nak melahirkan anak. Lebih lagi Maryam pula. Maryam ini kita fahamlah, sedihlah cerita dia pergi bersalin pula seorang diri apa semua pula. Dan dugaan pada Maryam sangat besar nak memperjelaskan kepada kaum dia, mengatakan dia tak berzina. Beratlah yang dilalui oleh Maryam. Dan Isa ketika dalam kandungan tu, saya nak buat baik kepada mak saya, nak buat baik pada ibu saya. Yang ni pun tuan-tuan kena buat baik pada mak bapak. Nah itu, mak bapak yang hidup buat baik pada yang hidup, yang mati kena buat baik pada yang mati. Bila mak ayah mati, kita rasa kita hilang mak ayah. Yalah, mak ayah siapa pun akan hilang, mati. Yang paling berharga bila mak ayah mati yang hilang ialah doa. Habislah. Mak dengan ayah ni selagi mana dia hidup, dia akan doa ke anak dia tak berhenti. Jadi sebab itu sedihnya mak ayah mati, kita terputus satu, ialah terputus doa daripada ibu dah tak ada. Kerana orang mati tak boleh doa pada orang hidup dah. Doa daripada seorang ayah ke orang mati tak boleh doa untuk orang hidup dah. Dah terbalik dah. Waktu ni selama ni dia sentiasa berdoa pada kamu, tapi bila dia mati dia mengharapkan doa kamu pula. Orang yang masih ada mak ayah, dia masih dapat doa daripada mak ayah. Mungkin yang kita buat ni jadi hidup kita ni baik sikit, kerja kita jadi mudah sikit berkat daripada doa mak ayah. Bila dia mati, dia tak boleh doa lagi dah untuk kita. Kita lah pula kena doa untuk dia. Tu cerita. Jadi tu kata dengan Isa, saya nak buat baik kepada ibu saya sepanjang hidup saya. Itu. Baik. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tiada dijadikan aku itu sombong dan durhaka. Bukan aku ni dijadikan untuk sombong, besar diri. Walaupun aku ni ialah Isa Nabi, dia dilahirkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berbapa, dan bukan dijadikan aku ini dan tiada dijadikan aku itu sombong. Apa maksud tidak sombong? Maksud aku Nabi, dan aku akan sampaikan dakwah aku secara lemah lembut, bukan cara kasar. Dan bukan aku nak jadikan sombong. Aku tak sombong. Tu cerita. Baik. Dan durhaka bagi Tuhan aku. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan selamat atas aku hari peranak aku, dan hari aku mati, dan hari bangkit aku daripada kubur hidup. Itu. Selamat aku daripada hari peranak. Pohon selamat
dan hari aku mati selamat, dan hari bangkit daripada kubur, yakni hidup semula selamat. Itu zalika Isa bin Maryam qaulul haqqi. Bermula demikian itu perkataan Isa bin Maryam, itulah perkataan yang sebenar, kata Allah. Inilah cerita Isa, kata Allah. Ini kata perkataan yang sebenar. Pasal apa? Nak menyatakan bahawa apa yang dipahami oleh orang Kristian tak sebenar. Yang kata Isa Ruhul Qudus, Isa ni orang panggil bangkit ke dunia ini untuk mengkifaratkan dosa anak Adam, kerana Adam makan buah kurdi sehingga dia disalib. Ini semua mengarut. Yang kata Isa ni Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan putera, apa semua mengarut. Hak Trinity mengarut. Zalika Isa. Kata Allah, inilah Isa. Apa dia yang disebut? Aku hamba Allah, diturunkan kepada aku kitab, dijadikan aku nabi, aku akan aku semayang, zakat, kata Isa, itu, dan dijadikan aku berkat. Itu banyak ayat kita baca dah lepas tu. Baik. Zalika Isa bin Maryam qaulul haqqi. Bermula demikian itu perkataan Isa bin Maryam, itulah perkataan yang sebenar, yakni perkataan Isa, aku hamba Allah, diberi akan daku kitab, dijadikan akun-akun nabi, dijadi manfaat dengan doa-doa, dijadikan manfaat dengan doa-doa, di mana-mana duduk, dan disuruh aku dengan sembahyang dan zakat selama hidup, dan disuruh berbuat baik kepada ibuku, dan tiada jadi sombong durhaka, dan diberi akan daku selamat hari beranak, hari mati, hari bangkit kubur. Tiga ni, selamat hari beranak, hari hidup, hari mati, dan hari bangkit kubur. Itu perkataan itulah yang sebenar. Lepas tu perkataan Yahudi Isa anak Yusuf Najjar tiada sebenar. Orang Yahudi kata Isa ni anak Yusuf Najjar, anak Yusuf tukang kayu. Pak dia tu nama Yusuf tukang kayu, berzina dengan Maryam. Itu tuduhan orang Yahudi. Itu perkataan tidak benar, dusta. Perkataan Nasara Isa anak Tuhan atau anak Tuhan tiada sebenar. Isa Tuhan atau anak Tuhan tidak sebenar, dusta. Yang tadi qaulul haq, kau yang sebenar, inni abdullah, aku hamba Allah. Aku ni hamba Allah. Dikurniakan kepada aku kitab. Itu yang sebenar. Alladzi fihi yamtarun. Perkataan yang sebenar itulah syak bagi mereka itu. Sekira-kira kata Nasara Isa anak Allah dengan dusta. Ini yang sebenarnya yang Allah cerita dalam Al-Quranul Karim tentang Isa anak Maryam. Itu habis. Maka lillahi an yattakhiza min waladin. Tiada bagi Allah buat ambil anak. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.